Untuk lebih memberkati majlis ilmu kita, kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. So insyaAllah hari ini Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, insyaAllah. So sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli insyaAllah. Okay, baik. Jadi insyaAllah kepada semua selamat datang. So insyaAllah hari ini saya nak kongsikan kepada semua antara kisah-kisah yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, kita nak ada dua hala, boleh? Kita tak nak tengok semua okey. Okey. So kita tak nak masing-masing tengok aja ustazah ni dah tak nampak muka. Kan? Okey, so kita nak tanya, ada tak yang ingat apakah kejadian Isra' dan Mi'raj? Isra' tu apa? Siapa nak cuba? Kak Zai. Macam-macam anti Zai. Masya-Allah. Yang apa yang bila dengar Isra' Mi'raj kita akan nampak apa? Peristiwa apa? Peristiwa perjalanan Nabi naik ke langit. Masya-Allah, peristiwa perjalanan Nabi naik ke langit. Lagi ada? Naik buraq. Buraq. Okey, lagi? Disantai-santai je. Lagi? Perjalanan Rasulullah daripada Maqdis kan ke Baitul. Okey, masya-Allah. Okey, baik. Maksudnya asasnya tu kita tahulah. Alright. So yang pertama kita tahu Isra' itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Cakap pasal Masjidil Aqsa ni, lain tak bukan kita jangan lupa untuk sama-sama kita mendoakan saudara kita yang masih lagi dan sedang berjuang di tanah sana, tanah yang penuh barakah. So jangan sesekali kita lupa untuk doakan mereka. Itu yang pertama. Okey, so kejadian ini, Mi'raj pula tadi kita nampak Isra' adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj pula apa dia? Macam-macam senyum. Tak apa, ustazah, sebab itulah ni ustazah kena bagi tahu. Alright. So Mi'raj pula adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Aqsa naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada asasnya itu dia. Isra' dan juga Mi'raj. So ada tiga perkara yang kita tahu daripada Isra' dan Mi'raj ini. Yang pertama, kita belajar sesuatu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah tentang satu tanda kebesaran Allah yang Allah nak tunjukkan dekat kita. Yang kedua adalah, kalau kita fikir logik, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sangat-sangat panjang dan sangat-sangat lama. Tetapi kejadian ini berlaku hanya dengan satu malam saja. Masya Allah, kebesaran Allah. Okay. Yang ketiga, Isra' dan Mi'raj juga merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Okay, itu pertama yang kita kena tahu. Alright, so kemudian kita teruskan. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad SAW untuk pergi, maksudnya naik ke langit. Sebab apa? Sebab ketika itu Rasulullah mengalami kesedihan. Dan tahun itu, apa yang berlaku? Tahun itu dinamakan Amul Huzun. Amul Huzun itu adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad. Bayangkan kita, kalau kita kehilangan orang yang kita sayang, kita tak sedih, betul tak? Kita kehilangan ahli keluarga kita, mak ayah kita. So mesti kita akan sedih. So ketika itu Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat Rasulullah cinta. Yang pertama Abu Talib, iaitu bapa saudaranya, dan juga Siti Khadijah Khuwailid, yakni isteri tercinta Rasulullah. Ya Allah, cakap pasal cinta ni, kalau kita mesti pernah mencintai seseorang kan. Kalau kita hilang cinta kita tu, orang yang kita cinta tu, kita akan rasa sangat-sangat sedih lah sebenarnya. Dan nak cerita dekat sini, dan ketika Rasulullah menjalani perasaan itu, Allah hadiahkan Isra' dan Mi'raj ini kepada baginda. Isra' Mi'raj ini sebagai satu tasliyah. Tasliyah itu yang membawa makna satu hiburan yang Allah nak berikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah tidak lagi sedih. Dan sebelum Rasulullah diangkat ke langit, ada peristiwa yang berlaku. Siapa yang pernah dengar yang mana peristiwa ketika itu dada Rasulullah
dibelah dan dicuci dengan air zam-zam. Ketika inilah berlakunya kejadian ni. Alright? Semua okey? Okey. Kita dah dengar je lah ya. Santai-santai je, tak apa. Alright. So Nabi Muhammad SAW diisrakan dengan jasad dan roh baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki Buraq. Ya, ini memang semua tahulah, dengan menaiki Buraq. Sampai je dekat Masjidil Aqsa, okey, ketika Rasulullah sampai, Rasulullah solat sunat serta mengimami nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang pertama, kejadian dan sirah yang berlaku. Yang kedua, Buraq ditempatkan di pintu masjid, kemudian dibawa naik ke langit. Nanti Ustazah akan kongsikan kenapa Allah meletakkan, maksudnya kenapa Rasulullah sebelum naik ke langit, Rasulullah singgah dekat Masjidil Aqsa. Ada sebab dia. Agak-agak sebab apa? Siapa nak cuba? Kenapa? Masing-masing dia soalan dia agak ekstrim sedikit lah. Ekstrim sikit soalan dia, bukan. Maksudnya ada sebab kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Ada sebab dia. Contoh kalau kita fikir logik, orang biasa, kalaulah kita dengar cerita daripada seseorang, Ana, aku ni dipilih oleh Allah naik daripada Masjidil Haram naik ke langit. Agak-agak kita percaya tak? Kita tak percaya. Serius, kita tak akan percaya dan kita akan nampak dia ni kau okey tak? Gila ke? Hakikatnya macam tu. Itulah lumrah kita sebab kita tak pernah merasai dan mengalaminya. Okey? So yang pertama sekali kita teruskan dulu. Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanannya sampai ke Sidratul Muntaha. Okey, Sidratul Muntaha ini membawa maksud langit yang ketujuh. Sampai ke langit lah. Okey, dan ketika itu Rasulullah pertama kali, first time Rasulullah melihat Nabi Jibril alaihissalam dengan rupa parasnya, yakni dengan wajah malaikat. First waktu Rasulullah jumpa manusia biasa, tapi bila dah naik ke alam ke langit, malaikat Jibril keluar dengan wajah ni yang sebenar. Itu first time Rasulullah jumpa. Okey, dan kita tahu ketika Rasulullah di langit, Rasulullah, kita semua dapat tahu pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi perintah kepada Nabi untuk apa? Untuk apa yang kita buat sekarang? Untuk solat. Yes, untuk solat. Pada asalnya solat ini bukan 5 waktu. Agak-agak berapa waktu? Yes, pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita semua solat 50 waktu. Okey? Okey 50 waktu. Tak okey. Tak okey. Sebab apa? Kita 24 jam. Kalau 50 waktu macam mana? Kan? Takkanlah kita beribadah je, nak kerja macam mana? Kan? Contoh. So Nabi Musa alaihissalam menyuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya solat itu dikurangkan. Jadi alhamdulillah, sebab itulah alhamdulillah sekarang ni solat kita pun dah dikurangkan, dan sekarang ni juga kita menjalankan 5 waktu sehari semalam. Bersyukur kita. Bayangkan lagi 5 solat 5 waktu ini kalau kita tak buat, alangkah ruginya. Dan kita tahu solat ini adalah wajib. Lagi apa? Tiang agama. Yes, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang mana solat ini apabila kita buat, dia akan mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan munkar sebenarnya. So kita kena faham, yes, solat ini banyak hikmah. Kita tak nak belajar pasal solat sekarang ni, jadi kita sambung kepada yang seterusnya. Alright? Okey. Selepasnya kejadian itu, ketika Rasulullah SAW turun daripada langit, Rasulullah dia terduduk. Dia fikir, Rasulullah fikir, macam mana aku nak ceritakan cerita ni kepada pengikutku. Okey, bayangkan kita daripada langit, kita masih fikir, macam mana aku nak cerita? Takut kita tak boleh terima cerita dia. Okey, dan ketika itu Abu Jahal datang dekat Rasulullah. Abu Jahal tanya, "Wahai Rasulullah, kau kenapa?" Rasulullah kata, Rasulullah ceritakan apa yang berlaku dekat Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal ni siapa? Bapa saudara Rasulullah, tetapi apa yang sifat dia ada? Yes, dia tak suka kepada Rasulullah, dia tak menyokong Rasulullah. Yes, menentang agama Rasulullah. Ketika itu Abu Jahal dia kata, apa kata kau stop kejap, aku panggil orang lain untuk dengar cerita kau ni sekali. Abu Jahal kata macam tu. Dan waktu tu Abu Jahal panggil pengikut-pengikut ketika itu, dan waktu Rasulullah bercerita, masing-masing cakap, "Ya Rasulullah, kau gila."
engkau ni tak betul, ajaran kau sesat. Bahkan orang-orang Islam yang ada ketika tu, dia merasakan Rasulullah ni, betul ke? Aku gila ke Rasulullah ni? Sebab kepada asalnya macam tu Rasulullah cerita. Dan apabila Rasulullah menceritakan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada orang yang dah pernah pergi Masjidil Aqsa, dia tanya untuk menentukan, untuk verifikan cerita Rasulullah tu betul. Sebab kalau kita fikir logik, memang jauh kan perjalanan. Dan waktu tu ada seorang ni, dia kata, wahai Rasulullah, kalau betul lah kau pergi kalau kau betul lah kau pergi Masjidil Aqsa, ada berapa tiang dekat Masjid Aqsa? Ada berapa macam mana binaannya? Dan waktu itu Rasulullah menceritakan dengan jawapan yang tepat, dengan jawapan yang sangat terbaik. Dan waktu itu ada orang verify, yes, benarlah kata Rasulullah. Dan ketika itu datangnya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, ya, Rasulullah berkata benar. Apa yang Rasulullah kata itu adalah benar. Itulah dia, apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah minta, dan itulah yang berlaku. Dan sebab itu kalau kita perasan, Abu Bakar As-Siddiq dia dapat gelaran apa? Abu Bakar, yes, dia mendapat gelaran As-Siddiq yang bermaksud benar. Yes. So sebab orang yang pertama yang memang menyokong Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. So kita kena tahu benda tu. Okey, baik. Poin yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu mukjizat kepada Nabi, dalam surah Al-Isra. Mungkin semua familiar kot, bila dengar je Isra Mi'raj akan dengar surah Al-Isra ayat yang pertama. Apa dia? Dia berbunyi, Ustazah bacakan, kita sama-sama cuba untuk memahami. Kalau tak faham tak apa, nanti Ustazah akan bacakan maksud dia. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Dalam surah Al-Isra, kalau kita perasan ayat ini dimulakan dengan perkataan Subhanallazi. Ustazah bacakan maksud dia. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya ini dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kebesaran Allah iaitu kebesaran kami. Allah dekat sini ditujukan kepada perkataan kami. Sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar dan Allah jugalah yang maha melihat. Okey. So daripada ayat ni, yang pertama, kenapa Allah mulakan dengan perkataan Subhanallazi? Yang pertama, Allah nak tunjuk betapa Allah ini adalah Tuhan yang maha kuasa, maha suci Allah. Bila kita dengar perkataan maha, apa yang kita akan terfikir? Yang the best, the greatest one. Yes, Allah nak tunjuk Allah yang paling besar. Okey, yang kedua, Subhanallazi asra bi'abdihi. Kalau kita perhatikan ayat ni, Allah menggunakan perkataan menjalankan hamba. Bi'abdihi maksudnya adalah hamba. Kenapa Allah tak menggunakan perkataan li rasulihi ke? Kenapa Allah tak sebut rasul? Kenapa Allah menyebut hambaku? Yang ini Rasulullah. Sebab ada orang bila ada orang macam contoh kita kan, kita manusia, kadang-kadang kita suka taksub dengan seseorang. Anak-anak muda sekarang ni dengan Korea lah dan sebagainya kan, kita taksub dengan seseorang. So bila kita taksub, apa yang dia buat kita akan nak, apa yang dia buat kita akan ikut. So kenapa Allah menggunakan perkataan bi'abdihi? Sebab Allah nak ceritakan bahawa kita takut ada orang yang fikir Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad yang buat. Sebab itu Allah menggunakan perkataan bi'abdihi, hambaku. Aku yang buat, hambaku yang berjalan melalui perjalanan Isra Mi'raj. Sebab itu Allah menggunakan perkataan bi'abdihi. Boleh kan? Kemudian, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada waktu malam dan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Okey, kita sambung lagi. Allazi barakna haulahu, kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan keadaan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Okay, daripada ayat ini kita tahu kenapa datangnya, maksudnya malam tu kita dapat gambaran waktu Rasulullah melalui
peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah memperlihatkan, kita tahu banyak sebenarnya kisah dalam ni, perjalanan Rasulullah jumpa dengan Nabi-Nabi, perjalanan Rasulullah melihat orang yang meninggalkan solat, apa balasannya. Tapi Ustazah tak explain sekarang lah sebab kita nak jimatkan masa. Okay, so yang tu. Alright, so daripada sini bila kita cakap tentang subhanallazi tadi kan, subhanallazi asra bi abdihi, yang pertama Allah nak kita belajar supaya kita sembah Allah, besarkan Allah, agungkan Allah, hormati Nabi, bukan mengagungkan Nabi, bukan faham maksud dia? Yang tu. Dan bukan meletakkan Nabi ini di martabat ketuhanan. Ini yang paling penting. Sebab tu Allah menggunakan ayat ini bi'abdihi, subhanallazi bi'abdihi. Itu yang pertama. Okey, dan kalau kita perhatikanlah, kalau kita teruskan, innahu huwas samiul basir. Kalau kita fikirkan, ayat ni Allah cerita tentang kebesaran, tetapi kenapa di akhirnya Allah tak cakap sesungguhnya aku yang maha berkuasa, tapi Allah letak ayat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya aku yang maha mendengar dan maha melihat. Kenapa Allah guna ayat tu? Kalau kita fikir logik, kan? Sebab Allah cerita tentang kebesaran. Kenapa tiba-tiba Allah cerita tentang Allah maha melihat dan Allah maha mendengar? Ada sebab dia. Jom saya kongsikan. Okay. So alhamdulillah, daripada ayat ni kenapa Allah menggunakan perkataan innahu huwas samiul basir? Sebab Allah dah susun sebenarnya ayat dalam Al-Quran ini tak ada perkataan hasyu. Hasyu itu tak ada perkataan yang sia-sia. Ada sebab kenapa Allah letakkan innallaha samiul basir. Yang pertama, okey. Sebenarnya dia ada kisah tau daripada ayat ni. Kita reverse balik kejadian yang berlaku sebelum datangnya Isra Mi'raj. Yang pertama, Rasulullah kehilangan isteri dan Rasulullah kehilangan bapa saudara, dan ketika itu dua lagi benda yang kita mungkin boleh tahu. Ketika itu Rasulullah di Mekah dan Rasulullah dilontarkan batu oleh orang-orang yang menentang ajaran Islam. Yang keempat adalah ketika itu Rasulullah SAW, ketika itu Islam dipulaukan. Bayangkan orang tak beli barang kita jual barang tak ada orang beli. Itu adalah kejadian yang berlaku sebelum Isra Mi'raj. Maksudnya Islam dipulaukan, Rasulullah dibaling batu, kehilangan bapa saudara, kehilangan isteri tercinta. Sangat-sangat besar ujian dan yang Rasulullah hadapi ketika itu. Dan kalau kita reflect sebalik, ayat ni Allah nak cerita kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ketika setiap pintu, kebanyakan pintu rumah-rumah ditutup, rumah-rumah di Mekah ditutup untukmu, Allah kata apa? Ayat ni, pintu-pintu langit sentiasa terbuka untukmu. Kalau kita fahamkan betul-betul, ya Allah, walaupun faham saya pun Masya Allah, subhanallah sebenarnya, walaupun penduduk-penduduk di Mekah tidak menerima baginda, menolak baginda, baling dengan batu, sebab tu berlakunya Isra Mi'raj, Allah nak kata, wahai Rasulullah, tak apa, pintu-pintu langit sentiasa terbuka untukmu, dan selagi mana kamu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Subhanallah. Masya Allah, cerita pasal benda ni memang meremang kan, kekuasaan Allah. Okey, so yang seterusnya saya nak sampaikan di sini, tujuan hidup kita apa dia? Adakah hanya semata-mata di dunia? Jawapannya tidak. Kehidupan di dunia ni tidak kekal. Yang paling kekal abadi yakni di alam akhirat. Itu yang kita kena pegang sekarang. Mungkin hari ni, ni kita di luar topik. Hari ni mungkin ada hikmah kenapa Allah pilih Kak Zai, Aunty Zai, Allah pilih Aunty Nelly, Allah pilih Aunty Mariam, Cik Na, dan mungkin yang ada di sini. Kenapa Allah pilih kita dekat sini? Kenapa di semua TTDI ni sepatutnya ada jiran sebelah, tapi tidak ada dalam kita punya event? Sebab kita semua orang yang dipilih oleh Allah. Yes, dipilih oleh Allah yang pertama, sebab bukan orang-orang yang dipilih untuk belajar ilmu Quran ke ilmu-ilmu agama ni hanya orang-orang yang terpilih. Dan adik-adik semua bersyukurlah sebab mak ayah mengajak anda walaupun terpaksa, tak apa, sebab daripada keterpaksaan akan datangnya keikhlasan. InsyaAllah. Itu di luar topik. Alright. So kita sambung lagi. Allah kata dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya apa?
Dan tidak aku jadikan jin dan manusia selain daripada untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Kita diciptakan dekat muka bumi ni, kalau ikutkan kita sebenarnya memang kena beribadah 100%. Jadi kalau kita fikir logik, Ustazah, saya bekerja, saya ada kerjaya, macam mana saya nak beribadah? Yakni dengan cara perbetulkan niat. Aku bekerja jadi suri rumah kerana Allah. Aku menjadi videographer kerana Allah. Aku menjadi jaga cucu kerana Allah. Itu semua dijadikan dan dikategorikan sebagai ibadah tanpa kita sedar. Perasan tak, kadang-kadang mungkin kita rasa benda ni simple, kita rasa benda ni macam kecil, jaga cucu. Tapi kalau kita betulkan niat kita jaga cucu itu kerana Allah, besar ganjarannya. Yes, kita tak stres. Betul. Kita jadikan diri kita sebagai hamba. Betul. Nah, yes. Sebab kita ni hamba kepada Allah, bukan hamba kepada anak-anak, hamba kepada manusia dan sebagainya. So benda tu lah. Mungkin hikmahnya Allah nak hari ni kita dapat sesuatu supaya kita berlapang dada. Tak apalah jaga cucu pun. Tadi pun Kak Zai kata ambil cucu. So faham sangat kejadian tu. So hikmah dia Allah nak kita rasa syukur lah. Lagi satu, hikmah yang lain dari sudut cucu, mungkin hikmah dia kita dapat bersama-sama. Ada orang jauh kan, ada orang mungkin dekat Perak, anak kat Selangor, nak jumpa setahun sekali je, sangat susah. So bersyukurlah kita kan, insyaAllah. So yang seterusnya, jangan sedih. Dah nampak dah ada yang sedih. Okey, baik. So jangan lupa tanggungjawab kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk kita punya yang terakhir ni, yang mana untuk kita jangan lupa untuk mendirikan solat. Allah suruh 5 je. 5 ni kalau tak mampu, Masya Allah, cek balik diri kita. Kalau lah, ini satu tips, kalau lah kita rasa apabila kita meninggalkan satu solat, kita tak rasa apa-apa, cek balik. Kita takut, kita jauh daripada rahmat Allah. Kalau kita, contohnya kita meninggalkan subuh, kita rasa something, tak boleh ni, aku kena do something ni, aku kena solat. Maksudnya Allah sedang tarik kita untuk kembali kepada Dia. Soalnya selalu pegang ayat tu. Kadang-kadang kita kan manusia, kadang-kadang kita tertinggal. Bila tertinggal, kita kena reflect, ya Allah, qada solat, cepat-cepat qada solat. Cakap pasal qada solat ni di luar topik. Contoh pasal solat subuh. Kita tak terbangun subuh. Bila kita bangun, kita jangan mandi dulu ke apa. Kita dah tahu kita ni lambat, terus qada. Itu cara yang terbaik. Qada yang dimaksudkan. Apatah lagi subuh ni selalunya kita kuat sikit nak bangun kan. So itu antara tips dia. Sayyidah Ali radhiyallahu anha ada berkata, "An-nasu niyam fa iza matu intabihu." Manusia memang sentiasa dalam keadaan bermimpi. Okey? Hanya dengan tersedar daripada mimpinya apabila kita dah masuk ke alam kubur. Kita sekarang ni kita sedang bermimpi. Kita nak buat ni, kita macam bermimpi. Tapi kita akan sedar bila kita dah masuk dalam kubur nanti. Sebab tu, siapa yang pernah dengar kisah, ramai orang dekat dalam kubur yang diorang nak hidup balik, diorang nak kembali ke dunia untuk diorang nak beribadah, diorang nak solat. Tapi ketika itu, dah pun terlambat. Jadi kita yang hidup ni, ambillah ruang yang ada. Hari ni mungkin Allah nak tegur kita dari sudut solat. Hari ni mungkin Allah nak kita perbaiki solat kita bersama, insya-Allah. Dan sebagai umat Islam, kita perlu untuk ambil iktibar apa yang berlaku dalam kejadian Isra dan Mi'raj ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan apabila kita tahu tentang kisah-kisah Nabi, dan insya-Allah benda ni juga akan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Okey? Dan insya-Allah semoga dengan kita dengarnya kejadian ataupun peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan apabila kita menghayatinya, dan mudah-mudahan hati kita akan terjentik dan kita semua akan sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah, Ustazah akhirkan santai ukhuwah kita dengan satu tagline, hiduplah dengan syariat, semoga mendapat berkat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.